Selamat sejahtera semua, kita bertemu lagi untuk pembelajaran RBT tingkatan 3 untuk tajuk 2.1.4 yaitu menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat. Sebelum kita lanjutkan kepada pembelajaran kita yang seterusnya, kita coba imbas kembali apa yang kita telah pelajari sebelum ini. Sebelum ini kita telah memilih satu lakaran pengembangan idea yang terbaik, dan ini kita namakan sebagai lakaran pengilap kasut magic, dan inilah lakaran yang kita telah pilih pada pembelajaran sebelum ini. Baik, untuk hari ini kita akan pelajari untuk menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat dengan menggunakan contoh yang kita telah pilih pada pembelajaran sebelum ini. Tetapi sebelum kita boleh menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat, kita perlu tahu dulu apa itu lakaran 3 dimensi bermaklumat, kedua lakaran ceraian, ketiga lukisan kerja, dan keempat reka bentuk produk dari aspek, elemen, dan prinsip reka bentuk. Baik, lakaran produk yang hendak dibuat adalah lakaran idea terbaik yang mengandungi semua maklumat penting sesuatu reka bentuk. Yang kedua, lakaran yang dihasilkan dengan gaya persembahan yang menarik dan mampu meyakinkan pelanggan terhadap produk tersebut. Ketiga, lakaran idea terbaik yang dipilih ini akan ditambah baik dari segi persembahan dengan menggunakan kaidah perspektif dan juga rendering. Baik, mungkin ada yang tidak tahu apa yang dikatakan sebagai kaidah perspektif dan apa itu rendering. Kaidah perspektif ini adalah keadaan di mana menjadikan lakaran tersebut sama dengan apa yang dilihat dengan mata kasar. Itulah yang dikatakan sebagai kaidah perspektif. Dan rendering pula adalah menjadikan lakaran tersebut lebih menarik dengan membuat rendering pada bahagian yang agak gelap dan bahagian yang agak cerah. Itulah yang dikatakan sebagai rendering. Kita boleh nampak dalam contoh lakaran ini. Keempat, pelbagai media lakaran seperti art marker, pewarna pastel, dan pensel warna kita boleh gunakan mengikut kesesuaian supaya pelanggan dapat melihat rupa bentuk produk yang akan dihasilkan dengan jelas. Yang kelima, untuk menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat, kita disarankan untuk menggunakan lakaran dalam bentuk 3 dimensi supaya keseluruhan reka bentuk produk itu nampak dengan lebih jelas dan mudah dipahami. Baik, kita coba pergi kepada lakaran yang pertama, yaitu untuk menghasilkan produk yang hendak dibuat, kita akan tahu apa itu lakaran 3 dimensi bermaklumat. Lakaran 3 dimensi bermaklumat adalah lakaran yang mengandungi semua bahagian penting yang ada pada produk ataupun lakaran yang kita telah buat. Kita pergi contoh ini. Lakaran 3 dimensi itu mesti disertai dengan nama produk, bahan yang digunakan, size produk, dan juga komponen yang digunakan. Semuanya ada dia punya size. Komponen ataupun bahagian-bahagian produk itu mesti dinyatakan. Yang ini. Dan seterusnya adalah dengan menyatakan prinsip dan juga elemen yang terdapat dalam reka bentuk lakaran yang dihasilkan. Jadi itulah yang dikatakan sebagai lakaran 3 dimensi bermaklumat.
Itu mesti ada nama produk, bahan yang digunakan, size produk dan juga komponen ataupun bahagian-bahagian produk, dan juga prinsip dan elemen yang terdapat dalam reka bentuk lakaran tersebut. Baik, ini adalah contoh yang kita boleh lihat dalam lakaran 3 dimensi bermaklumat. Inilah contoh lakaran 3 dimensi bermaklumat. Kita boleh rujuk nama produk di mana? Ada di sini. Oke. Bahan yang digunakan ada di sini. Size produk dan komponen ada di sini. Komponen bahagian-bahagian produk ada di sini. Ini juga contoh lakaran 3 dimensi bermaklumat. Ini juga lakaran 3 dimensi bermaklumat. Kamu boleh rujuk dalam buku teks. Baik, sekarang kita coba tengok pula apa yang dikatakan sebagai lakaran ceraian. Oke, lakaran ceraian ini adalah menunjukkan hubungan antara setiap komponen ataupun bahagian pada satu reka bentuk produk. Kamu boleh nampak di sini dari atas sampai ke bawah, kita boleh nampak setiap komponen yang digunakan untuk menghasilkan produk ini. Oke, apakah fungsi lakaran ceraian? Oke, kita pergi tengok satu persatu. Pertama, dia boleh menunjukkan urutan pemasangan komponen-komponen pada reka bentuk produk. Kedua, dia boleh menggambarkan rupa sebenar reka bentuk produk. Ketiga, dia boleh menunjukkan kedudukan-kedudukan pada reka bentuk produk. Dan keempat, dia boleh menunjukkan hubungan antara komponen-komponen pada reka bentuk produk. Kelima, dia boleh menunjukkan urutan untuk mencantum reka bentuk produk yang mempunyai lebih daripada satu bahagian. Kita tengok di sini ada banyak bahagian, kan? Dan yang keenam, dia boleh memudahkan proses pembuatan dan penyelenggaraan reka bentuk produk. Contohnya, apabila kita coba memasang, akan lebih mudah untuk kita memasang kalau ada lakaran ceraian ini. Dan sekiranya ada masalah pada produk tersebut, mudah untuk kita selenggara sebab kita tahu di mana bahagian yang perlu dibaiki. Sebab lakaran ini dia sengaja dipisah-pisahkan, dan lakaran ini kita namakan sebagai lakaran ceraian. Seterusnya kita coba tengok pula lukisan kerja. Oke, lukisan kerja adalah lukisan yang menerangkan dengan terperinci rupa bentuk komponen sesuatu produk yang akan dihasilkan. Dan lukisan kerja ini dihasilkan sebelum suatu model ataupun produk dihasilkan. Dan lukisan kerja ini juga merangkumi lukisan isometrik, oblik, skematik, perspektif, ceraian, unjuran atau grafik, dan lain-lain. Dan kalau kamu tengok di sini ada tulisan yang berwarna merah. Tulisan yang berwarna merah ini saya akan coba tunjukkan contoh lukisan kerja tersebut. Oke. Baik. Mula-mula sekali adalah lukisan isometrik. Ini adalah lukisan isometrik. Oke, ini adalah lukisan isometrik tadi, dan ini pula adalah lukisan skematik. Oke, ini adalah lukisan skematik yang menunjukkan liter elektrik yang digunakan pada pengilap kasut magic. Seterusnya kita coba tengok untuk
lukisan kerja untuk lukisan unjuran ortografik untuk pengilap kasut Magic. Oke, coba kita tengok di sini. Oke, pada pandangan atas saya labelkan dengan nomor 1. Oke, pandangan atas ini adalah lakaran yang akan kita nampak, lukisan yang akan kita nampak pada unjuran ortografik. Kalau kita tengok dari atas, kita akan nampak seperti ini yang saya labelkan dengan nomor 1. Kalau kita tengok dari pandangan hadapan yang saya labelkan dengan nomor 2, untuk unjuran ortografik, lukisan unjuran ortografik, kita akan nampak lukisan dia adalah seperti ini. Dan kalau kita tengok dalam pandangan sisi, kita akan nampak lakaran lukisan unjuran ortografik dalam bentuk yang ini. Jadi mudah saja apa yang kita nampak dari atas, kita akan boleh nampak dalam lukisan unjuran ortografik dalam bentuk 2 dimensi ke semua pandangan, dari atas, pandangan hadapan, dan juga sisi. Bedanya dalam unjuran ortografik, kita akan nampak apa yang kita nampak dalam bentuk 2 dimensi. Jadi mungkin ini tidak berapa jelas. Sebab itulah lukisan yang terbaik adalah dalam bentuk lakaran 3 dimensi. Baik, seterusnya kita coba tengok pula apa yang dikatakan sebagai lakaran reka bentuk dari aspek elemen dan prinsip reka bentuk. Kamu boleh rujuk dalam muka surat 72 untuk buku teks RBT, okay? Oke, di sini untuk bagian elemen kita ada 8 elemen dan ke-88 elemen tersebut ada pada lakaran ini. Untuk prinsip pula, daripada 9 prinsip yang ada untuk reka bentuk, ada 5 prinsip yang ada pada lakaran ini dan 4 lagi tidak ada. Oke, saya coba ambil satu contoh, yang lain nanti kamu boleh tengok. Oke, contohnya untuk tekstur. Oke, tekstur kita boleh tengok tekstur di sini dia menggunakan corak kayu. Jadi teksturnya adalah untuk bagian corak kayu, menyerupai corak kayu. Untuk prinsip kita boleh tengok untuk keseimbangan. Oke, kalau keseimbangan kita ambil contoh, kita potong di sini dengan sama kedudukan, sama rata, kita akan dapat bahagian yang sama. Sebelah kiri dan kanan kita akan dapat bahagian yang sama. Jadi dia dikatakan mempunyai keseimbangan. Selepas kita tengok dari segi keseimbangan dan juga tekstur tadi, dari segi elemen dan prinsip, kita akan masukkan dalam jadual analisis lakaran reka bentuk produk untuk aspek elemen dan juga prinsip reka bentuk. Kalau ada elemen tersebut kita tanda, dan kalau tiada kita pangkah seperti yang kamu nampak di sini. Oke. Perincian kenapa dia ada semua di sini ya. Kamu boleh tengok juga dalam buku teks. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Oke, dan jangan lupa kongsikan video ini dengan rekan-rekan Anda yang lain, dan jangan lupa tekan butang lonceng dan subscribe supaya video ini lebih bermanfaat dan boleh dikongsikan dengan rekan-rekan Anda yang lain. Oke, sekian dan terima kasih.